Siapa present? Okay, saya dulu. Okay, Assalamualaikum. Saya Farhana, wakil daripada grup presentation grup 3. So hari ini kami akan present. So responsibility supervisor. Yang pertamanya organizing their department and team. So sebagai yang kita sedia maklum, supervisor ni dia telah diarah untuk pergi ke site visit outside the country. So dalam masa sama, supervisor ni ada a few mini project and one big event dah halfway towards completion. So untuk memastikan kerja yang sedia ada tu jalan, dia perlu assign and dedicate new caretaker to each project. Sebab buat masa ni dia ada 2 project, mini project and event. So dia kena dapatkan seseorang lah untuk delegatekan dia punya project, hire seseorang lah yang berpengalaman, yang boleh dipercayai untuk monitor, untuk settlekan yang kedua-dua projek yang tengah jalan tu. Yang kedua, dia kena create platform to communicate and discuss current project. So dalam, sebab supervisor ni dia kena pergi tempat lain, so dia kena create satu platform communicate. Sebagai contoh, mungkin dia buat satu WhatsApp group dan untuk dia discuss current project. Maybe dia boleh buat weekly meeting ke untuk pastikan yang dia punya team tu jalankan kerja tu macam mana yang dia nak lah. Dia boleh buatkan due date ke untuk bila sepatutnya setiap kerja tu kena bagi feedback lah, status project tu. Yang ketiga, setelah dia dijalankan, dia dah hire, dia dah dedicate seseorang untuk jaga sebagai caretaker, dan dia kena communicate dekat semua dia punya team below management, bagi tahu apa yang berlaku. Jadi dalam masa sama dia kena inform top management lah apa yang dia dah arrange. Poin yang kedua seterusnya, seorang tolong sambung lah. Okey, ni saya ke bukan Ni Ketua Naha punya ke? Okay, saya punya. Okey, saya sambung. Saya Ahmad Nakib. Okey, akan teruskan kepada poin yang kedua untuk kita mencari solusi kepada permasalahan yang berlaku berdasarkan kepada situasi yang diberilah. Okey, jadi yang kedua adalah identifying and designing new roles. Okey, yang pertama, arrange meeting between co-worker and management. Okey, maksud di sini sebagai supervisor, supervisor bila kita faham dia berada di tengah antara top management dengan pekerja di bawah. Jadi dia kena atur satu pertemuan di antara pekerja dan management. Okey, nak memaklumkan bahawa keberadaan dia sekarang. Okey, macam kalau ikut situasi tu dia dikendaki untuk ke luar negara untuk visit satu projek di sana. Dan dia kena maklumkanlah siapa yang dilantik, apa perjalanan program, perjalanan projek setakat ini. Jadi dia kena ada satu meeting, pertemuan antara pihak pengurusan dan pekerja. Okey, yang kedua adalah identify staff experience and knowledge. Okey. Seperti mana sebelum kita masuk bekerja, di mana sebelum kita memohon sesuatu jawatan tu mestilah dia orang kata berkaitan dengan kita punya pengalaman kan, kelayakan pendidikan kita, akademik kita. Jadi dari situlah kita akan kena identify kan, kenal pasti pengalaman ataupun pengetahuan staf-staf yang ada, supaya bila kita nak delegate sesuatu kerja tu adalah bertepatan dengan orang tu lah. Contoh kalau dalam resume dia tulis berpengalaman mengendalikan jentera berat, contoh.
Okey, itu sangat bersesuaian lah kalau kita nak letak dia dekat satu job yang memang memerlukan orang yang untuk mengendalikan jentera berat tu lah. Sebab kalau jentera berat ni ada setengah orang je yang ada lesen dia. Jadi bertepatan lah kalau orang tu ada lesen dan dia boleh mengendalikan jentera berat tu. Okey. Kemudian yang ketiga adalah provided training to encounter supervisory job. Okey. Sekejap. Sebelum laju. Okey, balik. Provided training to encounter supervisory job. Okey. Bila mana kalau ikut pada situasi tu, supervisor yang sedia ada tu dia terpaksa pergi ke visit ke site lain. Jadi supervisor yang caretaker yang mengambil alih kerja kepada supervisor yang sedia ada tu, dia mestilah dibekalkan dengan latihan. Okey, latihan yang mencukupi bila mana dia mengambil alih tugas supervisor yang lama lah. Bekalkan dia dengan latihan ataupun dengan sebersedikit projek punya info, at least bila supervisor yang lama nak tinggalkan kerja tu tidaklah membebankan kepada supervisor yang baru untuk meneruskan sesuatu projek tu lah. Okey, terima kasih. Slide seterusnya. Tuan Naha ke Fikri? Tuan Naha nak cakap ke? Saya nak cakap ni. Tuan Naha, respon. Baik, apa saya cakap? Okay, sorry. Suara saya mute tadi. Okey, sorry saya termute tadi. Okey, saya nak dari kumpulan 3. Tajuk bahagian saya Employee Performance Management. Ada 3 item. Set and achieve KPI. Dalam satu organisasi, saya mempunyai beberapa pekerja. Ada yang bagus, saling membantu, tidak mengira masa, serta akan dinilai oleh pihak pengurus pegawai atau pengurusan untuk menilai KPI mereka. Jika tugasan mereka amat baik, pengurusan akan menilai mereka dan memberi peratus KPI yang tertinggi. Dia akan berkait rapat dengan kenaikan gaji tahunan. Okey. Yang kedua, supportive other team. Supportive other team ni maksudnya pekerja-pekerja saya semuanya baik-baik, rajin, membantu dalam tim berkumpulan tanpa merungut, tidak bercakap banyak apabila diarahkan. Itulah anak buah kesayangan saya. Okey. Give reward to the best employee. Okey. Pekerja-pekerja yang dinilai sepanjang tahun, di akhir tahun mereka akan diberi tugas dan tanggungjawab untuk dimajukan
laporan tugasan mereka kepada pengurusan untuk dinilai. Selepas dinilai oleh pengurusan tertinggi, maka akan dianugerahkan hadiah ataupun gratuiti ataupun berbentuk lawatan percuma bersama staf-staf yang terbaik. Itu sahaja. Terima kasih. Next. Okay. Tukar yang keempat, saya Fikri. InsyaAllah kita kongsi-kongsi sikit. Conformly the personnel policies. Tugas wazir juga adalah untuk memahamkan kerja-kerja bawahan tentang polisi-polisi syarikat yang sedia ada. Okay. Jadi menjadi tanggungjawab kita menggunakan kaedah-kaedah yang terbaik untuk memberi kefahaman kepada skill worker yang di bawah. Kita juga perlu menerapkan orang kata apa ni? Mewujudkan untuk keselamatan, mewujudkan kesedaran keselamatan di tempat kerja. Ada program-program yang perlu dianjurkan kepada pekerja untuk memberi peringatan atau membimbing pekerja berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Polisi juga ditekankan supaya tidak ada double standard antara pekerja-pekerja, sama ada peringkat bawahan ataupun double standard dengan pegawai atasan. Birokrasi ini kita harap tidak berlaku dalam syarikat kita lah, bertepatan dengan polisi yang disediakan oleh syarikat. Itu saja. Okey, berikutnya. Silakan cikgu. Okey, baik. Saya sambung. Okey, ini adalah senario ataupun situasi yang kedua di mana bagaimana cara untuk kita mengatasi konflik yang berlaku di tempat kerja. Okey, situasi menyebut di mana macam mana cara kita nak menyediakan satu ruang kerja yang harmoni, yang selesa antara setiap staf lah. Okey, jadi yang pertama adalah delegate their job based on their skill, experience and knowledge. Okey. Maksudnya kerja-kerja itu dibahagikan mengikut keupayaan dan kemahiran. Ini bagi mengelakkan staf rasa terbeban dengan tugas yang diberi. Bila mana kerja yang diberi itu tidak bertepatan dengan kemahirannya. Contoh, kerja sebagai seorang cikgu mengajar tapi disuruh bertukang. Itu sudah lari daripada norma seorang guru. Jadi melainkan kalau guru itu adalah guru kemahiran hidup, itu adalah sesuai lah dengan dia, guru teknik kan. Kemudian list the possible solution to do some brainstorming. List the possible solution to do some brainstorming. Okey, ini maksudnya okey, apabila sesuatu masalah dihadapi, jadi sebagai seorang supervisor kita bolehlah orang kata menyenaraikan segala barangkalian penyelesaian yang boleh kita bincang supaya yang boleh kita brainstorm supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi lah. Contohnya staff selalu bila dia punch card, lepas tu dah punch card tiba-tiba keluar alasan pergi sarapan, pergi kopi ke apa kan, dekat office tak ada pantry. Jadi mungkin kalau kata sebagai supervisor kita nak orang kata membendung masalah tu, mungkin menyediakan satu pantry khas ke, ataupun buat kafe ke dekat dalam office.
Okey, kemudian okey, ini untuk solution 3 yang keempat ni adalah berkaitan dengan senario di mana ada seorang individu ataupun staff yang selalu claim kata kerja ni adalah kerja dia. Walhal kerja ni bukan dilakukan oleh dia lah. Okey, jadi solution dia ni akan dibentang oleh Saudara Fikri. Boleh teruskan? Pandai. Personal discussion between problem staff. Bermaksud kalau staff tu kita dah tahu dia ni ada problem dengan rakan-rakan kerja yang lain. Bila diberi tugas, sentiasa ada masalah. Kita bawa bincang dengan dia, buat personal, face by face, buat counselling sikit secara verbal dan secara bertulis jika perlu. Supaya masalah ni dapat diselesaikan. Setiap permasalahan, setiap masalah mesti ada cara penyelesaian, insya-Allah. Kemudian kita sebagai seorang supervisor, seorang orang kata pemimpin juga di kalangan pekerja-pekerja bawahan perlu menunjukkan contoh yang baik. Kalau contohnya, kalau kita nak tegur member kerja kita supaya datang awal, tapi kita datang lambat, tak jadi. Bermaksudnya kalau kita nak tegur disiplin pada pekerja, kita kena buat contoh yang lebih baik daripada mereka. 6.30 pagi kena kerja, kita dah masuk pukul 6. Sebelum subuh dah sampai. Jadi imam solat subuh. Itu je. Role model untuk pekerja-pekerja. Ini penerapan daripada Rasulullah sendiri pun buat macam tu kan. Kita ikutlah. Itu sahaja rasanya untuk grouping presentation. Ada tambahan rakan-rakan? Tak ada ya? Kalau ada kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya.